Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita pada hari ini untuk kelas PTBR yang seterusnya. Baik, saya minta maaf lah kalau saya gunakan YouTube sekali lagi. Okey, saya nak cuba untuk minggu ni macam mana. Kalau agak sukar, kita tu guna cara lain. Tapi kalau memudahkan awak, insyaAllah kita akan teruskan dengan cara ni. Baik, semalam, okey, ataupun beberapa hari lepas, kita ada belajar mengenai ayat kata ganti nama dan akronim. Okey, itu untuk tata bahasa. Okey, kemahiran aspek tata bahasa. Manakala hari ini kita akan teruskan dengan kemahiran seni bahasa. Okey, tengok dulu. Okey, ni aspek seni bahasa. Okey, kalau berdasarkan dokumen penjajaran kurikulum edisi 2 untuk tingkatan 2, apa yang kita nak belajar ini ialah ni 4.1, memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respon peribadi. Manakala standard pembelajarannya iaitu 4.1.1, memahami dan mengapresiasi karya prosa dari aspek sinopsis, tema, persoalan, nilai dan pengajaran, watak dan perwatakan dengan memberikan respon yang betul dan rasional. Okey, secara mudahnya, okay, apa yang kita nak belajar hari ni ialah kita belajar antologi. Okay, kalau macam tahun lepas awak tingkatan 1, awak belajar antologi. Okay, 2, 1 buku antologi, 1 novel. Novel yang awak belajar tahun lepas ialah Sejambak Bakti. Okay, manakala antologi untuk tingkatan 2 ialah nama dia Antologi Baik Budi Indah Bahasa, manakala novel dia ialah Darah Titik di Semantan. Okay, kalau awak ingat tahun lepas, untuk subjek Bahasa Melayu, selain awak dapat buku teks Bahasa Melayu, awak akan dapat 2 buah buku kecil. Okay, satu tu antologi, satu lagi tu novel. Sama juga macam tahun ni, kita akan belajar juga antologi dengan novel tu. Okay, untuk hari ni kita akan tengok antologi, nama dia Baik Budi Indah Bahasa. Okay, memandangkan tak ada dapat buku teks lagi dan sebagainya. Okay, untuk maklumat tambahan mungkin awak boleh Google untuk dapatkan maklumat. Okay, tapi untuk setakat ni awak gunakan maklumat yang saya sampaikan melalui kelas ni. Okay, baik. Ingat lagi tak apa yang kita belajar tahun lepas? Okay, berkenaan dengan Komsas, elemen sastra dan sebagainya. Okay, baik. Tajuk dia ialah seni bahasa. Okay, kita buat ulang kaji sikit. Okay, tahun lepas kita belajar berkenaan Komsas. Kalau sebut berkenaan dengan Komsas, ada banyak benda yang kita belajar. Antaranya ialah puisi tradisional. Okay, itu puisi tradisional ni termasuklah pantun, syair, gurindam dan seloka. Okay, itu untuk puisi tradisional. Selain tu, kita ada juga belajar sajak. Okay, selain tu ada drama. Okay, selain tu ada cerpen. Okay, cerpen ni kalau awak ingat tahun lepas belajar cerpen berkenaan dengan tajuk dia Oren, yang berkenaan mengisarkan tentang seekor kucing yang hilang tu. Okay, itu cerpen. Okay, ataupun ringkasan bagi cerita pendek Oren, ataupun lagi satu hadiah. Kalau awak ingat dia punya cerpen hadiah. Okay, yang ada dia nak bagi buku dekat dia nak bagi hadiah dekat cikgu dia sempena hari guru, tapi dia kurang berkemampuan. Okay, seterusnya ialah novel. Okay, kalau novel ni kalau tahun lepas awak belajar ialah Sejambak Bakti. Untuk tahun ni nama novelnya ialah Darah Titik di Semantan. Okay, baik, itu untuk Komsas. Apa yang kita belajar, yang awak dah belajar tahun lepas dan akan awak belajar tahun ni. Okay, selain tu elemen Komsas. Okay, kalau sebut elemen Komsas, apa yang kita biasa jumpa, tema, persoalan, watak dan perwatakan, gaya bahasa, bentuk, latar. Okay, kalau latar ni ada 3. Okay, satu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Okay, selain tu ada nilai dan
pengajaran. Okey, ni benda-benda biasa yang awak akan jumpa dalam Komsas. Okey, sama macam tahun-tahun lepas, awak akan jumpa lagi benda tu. Okey, baik, itu untuk ulang kaji je. Semoga awak ingat lagi lah benda-benda ni. Okey. Baik, kita masuk kepada PDPR kita pada hari ini. Tajuk yang kita nak belajar ialah pantun. Okey, tajuk dia pantun alam remaja. Okey, baik. Awak pada umur 14 tahun ni berada pada zaman yang kita panggil sebagai remaja. Okey. Baik, pantun alam remaja. Pantun ni memang sangat sesuai lah dengan awak. Okey. Baik. Pantunnya, okey, memandangkan awak tak ada buku dan sebagainya, okey, saya akan kongsikan dia punya ni pantun. Okey, ni pantun ala remaja. Okey, kalau awak nanti dah ada sekolah dan sebagainya, nanti awak akan dapat antologi ni lah, okey, bersama-sama dengan buku teks. Okey. Kalau kat sini kita tengok pantun ala remaja ni, okey, bagi yang tak pernah tengok pantun, macam inilah bentuk pantun. Okey, yang nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni adalah kita panggil dia sebagai rangkap. Okey, dalam pantun alam remaja ni ada 7 rangkap. Okey, lepas tu setiap rangkap ni ada beberapa baris. 1, 2, 3, 4. Okey, rangkap 1 ada 4 baris, rangkap 2 ada 4 baris, rangkap 3 ada 4 baris, 4, 5, 6, 7. Maknanya ke semua pantun ni 4 baris. Macam mana kita nak tahu itu adalah pantun? Okey, ada pembayang dengan ada maksud. Okey, lepas tu kalau kita tengok ada daripada 4 baris ni, baris pertama huruf akhir dia I. Baris ketiga huruf akhir dia pun I. Okey, sama. Seterusnya baris kedua huruf akhir dia G, baris keempat huruf akhir dia G. Okey, itu sama. Itu kalau kita nak kenal pastilah itu pantun. Okey. Baik, pantun ala remaja ini dia punya pantun dia. Okey, kalau awak nak baca, okey, awak boleh pausekan video ni dulu. Okey, kalau tak kita boleh teruskan. Okey. Baik, yang mula-mula macam biasalah apa yang kita perlu buat. Kita tengok yang pertama ialah maksud rangkap. Okey, maksud rangkap. Rangkap satu. Okey. Baik, kita tengok rangkap 1 kat sini ialah elok rupanya kumbang jati, dibawa itik pulang petang, tidak terkatakan besar hati melihat ibu sudah pulang. Okey. Kat sini dia cakap pantun ni yang dua atas ni adalah pembayang, dua bawah ni adalah maksud. Dia cakap tidak tergambar betapa sukanya dia apabila melihat ibunya sudah pulang ke rumah. Okey, maksudnya kat sini anak-anak akan berasa sangat gembira sewaktu menyambut kepulangan ibu ke rumah. Okey, itu maksud dia rangkap 1. Okey. Seterusnya kita tengok rangkap 2. Okey, rangkap 2 pula kat sini. Dibawa itik pulang petang, dapat di rumah bilang-bilang, melihat ibu sudah pulang, hati cemas menjadi hilang. Okey, dalam rangkap ni digambarkan apabila anak ni dapat tengok maknya dah sampai rumah, hati yang cemas sebelum ni tunggu kepulangan maknya, dia punya rasa cemasnya pun hilang. Okey, maksudnya kat sini ketakutan dan kerisauan anak-anak sewaktu ketiadaan ibu akan hilang apabila melihat ibu pulang ke rumah. Okey, itu untuk maksud rangkap kedua. Seterusnya rangkap 3. Okey, rangkap 3 kita tengok pula apa dalam rangkap 3 ni. Okey, ayam kinantan terbang mengekas, hinggap di ranting bilang-bilang, melihat bonda pulang lekas, hatiku besar bukan kepalang. Okey, maksud rangkap ketiga, anak-anak akan berasa sangat gembira jika ibu cepat
pulang ke rumah. Apabila ibu dia cepat pulang ke rumah, dia rasa gembira. Apabila ibu lambat balik sampai ke rumah, dia akan rasa cemas menunggu kepulangan ibunya. Okey, rangkap 4. Kita menari keluar bilik, sebarang tari kita tarikan. Kita menyanyi adik-beradik, sebarang nyanyi kita nyanyikan. Okey, baik, kat sini maksud dia ialah adik-beradik menyanyikan sebarang lagu bersama-sama. Sebab dia terlalu riang, dia sangat suka mak dia cepat balik, sampai dia menyanyi-nyanyi bersama-sama dengan adik-beradik yang lain. Okey, rasa seronok. Okey, 5. Hanyut batang berlilit kumpai, terdampar di ujung Tanjung Jati. Bonda pulang, bapa pun sampai. Kita semua berbesar hati. Alangkah gembiranya apabila lepas mak dia sampai rumah, tak lama ayah dia pula sampai rumah. Okey, maksud dia kat sini kepulangan ibu dan ayah ke rumah merupakan detik yang paling menggembirakan bagi anak-anak. Okey, rangkap 6. Okey, rangkap 6 pula. Ramai orang bersorak-sorak menepuk gendang dengan rebana. Alang besarnya hati awak mendapat baju dengan celana. Wah, okey. Ni ibu bapa dia sampai rumah, bagi hadiah pula. Okey, pemberian atau hadiah daripada ibu bapa membuatkan anak-anak berasa gembira. Okey, apabila melihat ibu dan ayah dah balik daripada kerja dan sebagainya pun kita dah suka, apatah lagi apabila ibu bapa tu balik bawa hadiah kepada kita. Okey. Tapi kalau ibu bapa kita balik tak buat apa-apa, janganlah kita marah dan sebagainya. Okey. Baik, yang ke-7. Mahulah kami hendak melapun, lapun dibawa orang menjaja. Jangan marah, kami berpantun. Budak kecil biasa manja. Budak kecil biasa manja. Okey. Kat sini ibu bapa tidak sewajarnya memarahi anak-anak yang gemar berpantun, kerana anak-anak yang masih kecil biasanya manja. Okey, cakap kat sini ibu bapa janganlah marah. Okey, anak-anak yang kecil ni biasanya manja. Okey, itu selesai untuk dia punya maksud rangkap. Okey. Jadi kat sini ni awak perlu salin lah. Okey, kalau perlu awak pause dulu video ni, awak salin. Okey, ambil masa, tak perlu terburu-buru. Okey, pulang baru perasan. Okey. Berasa, maaf ya, banyak kesalahan ejaan. Okey, baik. Seterusnya itu yang pertama maksud rangkap. Okey, yang kedua kita tengok ialah tema. Ni biasa. Tema ni maksud dia ialah okey. Tema ni maksud dia ialah persoalan utama dalam karya yang terungkap secara langsung, secara tak langsung atau secara langsung. Okey, tema ni apa sebenarnya yang nak disampaikan? Perkara apa, tajuk apa? Okey, yang cuba disampaikan dalam sesuatu karya tu. Okey. Kalau kat sini dia nak gambarkan kegembiraan anak-anak sewaktu menyambut kepulangan ibu bapa mereka. Okey, pantun ni nak menggambarkan kegembiraan anak-anak sewaktu menyambut kepulangan ibu bapa mereka. Itu maksud tema. Apa yang nak disampaikan dalam pantun remaja ni? Ini dia. Okey, kegembiraan anak-anak. Okey, itu tema. Seterusnya, persoalan. Persoalan ni bukannya persoalan yang sama macam bahasa Melayu biasa tu. Okey. Kalau soalan ada perlukan jawapan, ada tanda soal, okey, ada ayat tanya dan sebagainya. Bukan. Okey, kalau dalam Komsas ataupun dalam ilmu sastra, okey, persoalan ni sesuatu yang berbeza. Okey. Okey, persoalan yang pertama ialah tanggungjawab
ibu bapa ialah memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Okey, kat sini persoalan ni dia berkait dengan rangkap ke 6 dan 7. Yang pertama dia bagi hadiah. Okey, yang kedua jangan marah. Okey. Tak marah sebab masih budak kanak-kanak lagi. Okey, tu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua ialah anak-anak akan sentiasa cemas dan risau sewaktu ketiadaan ibu bapa di rumah. Okey, ni sepatutnya. Tapi kalau awak macam mana? Kalau mak ayah awak tak dekat rumah, awak rasa risau ke rasa suka? Okey, jawapannya awak sendiri je boleh jawab. Okey. Baik, persoalan yang ketiga, pemberian hadiah daripada ibu bapa dapat menggembirakan hati anak-anak. Okey, ini berkait dengan rangkap yang ke-6. Okey, manakala persoalan yang kedua ni tadi, anak-anak kita cemas dan risau sewaktu ketiadaan ibu bapa di rumah. Okey, ini berkait dengan rangkap kedua. Okey. Baik, itu untuk persoalan. Seterusnya yang keempat. Okey, yang keempat kita tengok ialah bentuk. Ni paling popular soalan. Okey, bentuk pantun. Okey, bentuk ni macam mana? Bulat ke, 3 segi ke, 4 segi ke? Bukan macam itu bentuk pantun. Bentuk pantun ni macam saya dah cakap tadi mula-mula. Okey. Bentuk pantun. Okey, kita tengok pantun ni ada berapa rangkap? 7 rangkap betul. Okey, jadi dia punya bentuk yang pertama, pantun ini terdiri daripada 7 rangkap. Okey, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua. Okey, bilangan baris setiap rangkap sama ke tak? Ni bilangan baris. Ni rangkap 1 sampai 7 ni rangkap. Bilangan baris ini ada 4 baris, 4 baris, 4 baris, 4 baris, 4 baris, 4 baris, 4 baris. Maknanya dari rangkap 1 sampai rangkap 4, dia punya bilangan barisnya adalah sama. Okey, jadinya bentuk pantun yang kedua, bilangan baris pada setiap rangkap adalah sama. Okey, itu bentuk. Okey. Lepas tu yang ketiga kita tengok bentuk pantun yang ketiga. Kita tengok huruf akhir dia ni macam saya cakap tadi, I G I G. Okey, G G G G, S G S G. Okey, ini kalau belakang dia sama macam gini, okey, kita panggil pantun ni berbentuk terikat. Pantun ini berbentuk terikat. Okey, lawan bagi pantun bentuk terikat ialah pantun berbentuk bebas. Okey, biasanya kalau pantun dia tak ada berbentuk bebas. Okey, sebab dia punya ciri-ciri pantun huruf akhir dia mesti sama. Okey, biasanya kalau bentuk bebas tu huruf akhir dia tak sama. Contoh sajak. Kalau sajak huruf akhir dia tak sama pun tak apa. Kita boleh kelaskan dia sebagai sajak. Contoh baris pertama huruf akhir dia G, baris kedua F, baris ketiga K, baris keempat L macam itu. Apabila setiap huruf akhirnya tak sama, kita panggil itu sebagai pantun berbentuk bebas. Okay? Kalau ini pantunnya berbentuk terikat. Okay. Seterusnya yang kelima. Okay. Kalau awak tak faham ke apa, awak boleh pause video ni tau. Okay, awak pause, lepas tu awak ulang semula ke sampailah awak faham. Okay. Lepas tu seterusnya yang kelima ialah unsur bunyi. Okay. Sepatutnya awak dah pernah jumpa dah unsur bunyi ni dekat Komsas awak belajar tahun lepas. Okay. Unsur bunyi ni dia ada dua. Satu asonansi, satu lagi aliterasi. Apa benda lah. Okay, tak pernah dengar lah cikgu apa ni asonansi, aliterasi. Okay, asonansi ialah pengulangan. Pengulangan vokal. Okay, huruf vokal ada 5. A,
E, I, O, U. Okay, ini adalah huruf vokal. Okay, itu adalah huruf vokal. Ada 5. Okay, asonansi ni pula ialah kita cari berapa banyak kali berulang vokal tu. Contoh, saya bagi contoh. Kita pergi kepada rangkap pertama. Kita tengok. Okay, elok rupanya kumbang jati. Okay, kat sini kita contohlah kita nak ambil konsol vokal A. Kita tengok huruf A kat sini ada berapa kali berulang. Rupanya ada 2, kumbang ada 1, jati ada 1. Jadinya kat sini ada 4 kali berulang huruf vokal A. Okey, kedua, di bawah itik pulang petang 1, 2, 3, 4. Sama macam atas 4. Tidak terkatakan besar hati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kat sini. Okey, lepas tu melihat ibu sudah pulang 1, 2, 3. Okey, kalau rangkap pertama ni kalau kita tengok mana baris yang mana yang ada banyak pengulangan vokal? Mestilah baris ketiga iaitu tidak terkatakan besar hati. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pengulangan huruf vokal A. Okey, itu maksudnya asonansi. Okey. Asonansinya ialah kat sini tidak terkatakan besar hati. Okey. Kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 pengulangan. Kita tulis kat sini. Pengulangan vokal A sebanyak 6 kali. Okey. Baik, itu untuk asonansi. Okey, pengulangan vokal. Tak kisahlah awak pilih huruf vokal apa, sama ada A, E, I, O, U. Tapi dalam bahasa Melayu, vokal yang banyak diguna adalah vokal A. Okey, itu untuk asonansi. Okey, kita tengok aliterasi. Kalau asonansi pengulangan vokal, manakala aliterasi pula adalah pengulangan konsonan. Okey, pengulangan konsonan. Huruf konsonan apa? Contohnya selain daripada huruf vokal tu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Z. Okey, ini semua ialah huruf konsonan. Okey. Sama juga dia punya asasnya kita cari pengulangan konsonan. Okey, konsonan ada banyak. Okey, jadinya kita perlu kenal pastilah konsonan mana yang kita nak ambil. Okey, kita pergi kepada rangkap kedua. Di bawah itik pulang petang, awak tengok kat sini. Konsonan apa yang banyak berulang? Contoh kita nak ambil N. Konsonan N ada berapa kali huruf N dia diulang? Ada 1, 2 je. Okey, ada 2 je. Okey, jadi tak sesuai. Huruf apa lagi? Okey, ada 2 je. Dapat di rumput bilang-bilang. Okey, contoh kita ambil N pun ada 1, 2 juga. Okey, melihat ibu sudah pulang. Okey, huruf apa? Tak ada yang sesuai. Hati cemas menjadi hilang. Okey, baik, kita pergi kepada rangkap 3 ni. Kita tengok contoh macam ni. Rangkap 3, baris kedua ni. Hinggap di ranting bilang-bilang. Kita tengok ada berapa huruf N diulang. Hinggap 1, ranting 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5. Kita tengok huruf G pula ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sama. Okey. Jadinya kalau sama macam ni, kita boleh pilih lah sama ada kita nak ambil pengulangan G ataupun N. Okey, kalau kat sini kita ambil G lah. Okey. Hinggap di ranting bilang kat sini pengulangan konsonan G sebanyak berapa kali tadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sebanyak 5 kali. Okey. Huruf apa yang awak nak ambil berulang ni tak kisah. Yang penting berulangnya
banyak kali berulang. Janganlah ambil dua kali berulang ni dah kata literasi tu salah lah, tak diterima. Okey, itu untuk unsur bunyi. Sama juga kalau awak tak faham, awak boleh ulang balik video ni. Okey. Seterusnya yang keenam yang kita nak tengok ialah nilai. Okey, yang keenam kita tengok nilai. Okey, nilai ni nilai murni lah, apa moral ataupun perkara baik yang kita ambil daripada sini. Okey, nilainya yang pertama ialah kasih sayang. Okey, kasih sayang siapa? Okey, kasih sayang antara ibu bapa dan anak-anak. Dan anak-anak menjamin kebahagiaan keluarga. Okey, itu yang pertama, kasih sayang. Selain itu, nilai yang kita ambil kat sini ialah bertanggungjawab. Okey, kalau dalam pantun ni, siapa yang bertanggungjawab kat sini? Ya, mestilah ibu bapa. Ibu bapa bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan anak-anak. Okey, itu untuk nilai. Manakala yang terakhir iaitu pengajaran. Okey, pengajaran ni lebih kurang macam nilai, tapi dia ada format dia, ada bentuk dia. Okey. Kita ambil nilainya, kasih sayang kita tukar kepada pengajaran. Pengajarannya akan jadi kita hendaklah, okey, kasih sayang kita tukar jadi menyayangi. Kita hendaklah menyayangi anak-anak untuk menjamin kebahagiaan keluarga. Okey, kalau tengok nilai dengan pengajaran ni ada saling kaitan dia. Kat sini kasih sayang. Okey, kita tukar ayatnya, kita hendaklah menyayangi anak-anak untuk menjamin kebahagiaan keluarga. Untuk menjamin kebahagiaan keluarga ni sama macam nilai ni. Okey. Kalau pengajaran, ayat dia kat depan contohnya kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah, kita perlulah. Okey, untuk pengajaran yang kedua sama juga bertanggungjawab kat situ. Okey. Kita haruslah bertanggungjawab terhadap keselamatan anak-anak. Okey, lebih kurang sama je nilai dengan tanggungjawab ni. Nilai dan pengajaran, cuma pengajaran ada dia punya format ayat dia. Okey. Baik, itu sahaja untuk hari ni. Okey, kita tengok semula apa yang kita belajar hari ni. Okey, ada kita buat ulang kaji dalam Komsas. Okey. Elemen Komsas, apa yang kita dah jumpa sebelum-sebelum ni. Okay, lepas tu kita tengok pantun ala remaja ni, ada maksud rangkap. Okay, lepas tu ada tema, ada persoalan, ada bentuk pantun, ada unsur bunyi. Okay, unsur bunyi ni mungkin sesuatu yang baru lah untuk awak. Kalau awak ingat tahun lepas ada belajar, mesti tak ada masalah. Okay. Lepas tu ada nilai dan ada pengajaran. Okey, kalau video ni awak rasa tak faham, okey, macam biasa awak boleh ulang, pause dan ulang. Okey. Baik. Untuk mengakhiri kelas kita ni, okey, saya ada bagi satu latihan. Mesti ada latihan untuk menguji kefahaman awak. Okey, bukan suka-suka cikgu bagi latihan. Okey, cikgu perlu tahu sama ada awak menguasai ke tak isi pelajaran. Kalau tak awak tak kuasai, mungkin cikgu akan buat penambahbaikan. Okey, refleksi untuk membantu awak sampai awak dapat, sampai awak faham. Okey, jadi jangan anggap latihan ni sebagai sesuatu yang membebankan dan sebagainya. Okey, jadikan latihan ni sebagai satu tahap untuk awak ukur sama ada awak ni faham ataupun tidak. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Okey, boleh WhatsApp dan sebagainya. Okey, soalannya latihan. Okey, ini soalan kebat. Okey, soalan kebat. Ingat lagi apa tu kebat? Kebat ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, satu soalan je saya bagi. Okey. Setiap insan mengimpikan
sebuah keluarga yang bahagia. Okey, ni baru soalan dia. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia? Okey, ini soalan dia. Okey. Awak tak boleh jawab dalam bentuk point atau nombor. Okey, sebab ini soalan kebat. Okey, biasanya kat sini markahnya ialah 4 markah. Okey, sebab markah dia 4, okey, tak bolehlah buat dalam bentuk point. Kita mesti buat dalam bentuk ayat. Macam mana? Apa maksud dalam bentuk ayat? Okey, tengok ni. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia? Okey, awak kena buat pembayang kepada jawapan awak. Pada pendapat saya, okey, koma. Bagaimanakah tu tak salih sebab itu kita tanya. Cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia adalah dengan cara, okey, sorry ni padam dulu. Dia lari. Okey, adalah dengan cara macam mana? Apa jawapan awak? Nak berapa jawapan? Perlu ada 3 jawapan. Okey, 3 jawapan. Okey, tak apalah, saya bagi 1 lagi 2, awak tambah. Pada pendapat saya, cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia adalah dengan cara mengadakan aktiviti bersama-sama keluarga. Seperti, nak bagi contoh pun boleh. Seperti apa aktiviti bersama-sama keluarga yang biasa awak buat? Seperti makan bersama-sama. Okey. Okey, dengan cara mengadakan aktiviti bersama-sama keluarga seperti makan bersama-sama. Okey, itu satu. Okey, dia cakap caranya, jawapan awak ialah adakan aktiviti bersama-sama keluarga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua dengan yang ketiga, awak perlu sambung kat bawah sini. Okey, bila dah dapat 3 jawapan ni, untuk latihan ni awak buat dalam buku Komsas. Okey, dengan dia punya nota kat atas ni, tadi ni semua awak salin. Okey, cuma yang ini pantun oleh remaja dengan atas ni ni tak payahlah. Okey, ulang kaji Komsas, elemen Komsas ni tak perlu. Pantun oleh remaja ni pun tak perlu. Awak ambil tajuk dia je. Pantun ala remaja, ni pantunnya tak perlu disalin. Tajuk pantun ala remaja, lepas tu salin daripada maksud rangkap sampailah soalan ni. Okey, lepas tu bila dah siap, boleh hantar. Okey, boleh PM saya secara personal, tunjukkan hasil kerja awak. Okey, saya akan semak terus. Okey, kalau ada salah saya akan bagi tahu, awak buat pembetulan. Okey, sama juga kalau ada masalah, boleh PM saya. Ada masalah berkenaan dengan tak faham ke apa ke, okey, bagi tahu, saya akan ajar secara individu. Okey, kalau tak ada apa-apa, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, insya-Allah kita jumpa pada masa akan datang. Okey, mungkin kalau cara ni kurang berkesan ataupun awak sukar untuk akses, okey, saya akan cuba dengan cara lain. Tapi kalau cara ni berkesan untuk awak, saya akan teruskan. Okey, nanti saya minta respon semua. Okey, sekian, terima kasih.